fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Okey, ini adalah topik keempat dalam siri pembentukan minda pedagang. Jadi dalam topik satu, kita dah buat pengenalan kepada siapa kita ni sebagai pedagang runcit. Ingat, anda bukannya bekerja sebagai seorang pedagang. Anda adalah seorang peniaga. Mindset tu setkan kepada kita seorang peniaga. Anda melabur kepada pelan perniagaan, anda melabur kepada sistem dagangan, bukan anda trade. Yang trade tu teknik anda. Ikut dia. Kita tengok prestasi dia. Kalau tak jadi, then apa yang kita maksudkan dengan tak jadi? Jangan lingkup semua baru kata tak jadi. Tu masalahnya. Okey? Dan di sinilah kenapa sebelum kita nak start benda ni, yang pertama yang dibuat adalah kepada set your belief. Kepercayaan tu kena sesuai dengan industri ni. Benda ni sebenarnya yang akan mengambil masa lama. Ni, setting of belief. Ni yang paling susah. Sebabnya, kenapa? Tiba-tiba jadi trader. Faham? Nak jadi trader simple je. Kan? Tak sampai 15 saat dah jadi trader. Jumpa kawan kaya. Tu jadi trader. Tiba-tiba jadi trader. Zaman sekarang ni kan. Belajar teknik macam ni kau buy je, cross macam ni kau sell je. Macam tu je. Simple. Dalam masa 15 saat dah boleh jadi trader. Upload dokumen 2 minit, settle. Tunggu email dapat jadi trader dah. Dan dapat $50 free kredit. Tiba-tiba jadi trader. Entak jadi duit. Kita sebenarnya melabur kepada sistem perniagaan. Dan kita faham, musuh kita dua je, bukan market. Market tak pernah jadi musuh kita. Market tak kenal pun kita. Soalan biasa. Broker tengok ke entry kan? Saya buy, dia sell. Saya sell, dia buy. Anda trade berapa banyak? Kalau kita cerita pasal 0.1, 5 lot, 6 lot, belum. I'm talking about standard. Tak tengok pun. Disiplin dan emosi. Dua ni. Sebab tugas kita cuma dua je. Tugas kita memastikan kita yang pertama tak buat mistake. Apa yang dimaksudkan dengan mistake dalam dagangan adalah tak ikut sistem, tak ikut teknik yang kita sendiri buat. Yang kedua adalah keluar daripada risk management kita. Dua ni je. Dua tu je mistake seorang pedagang. Ada teknik tak pakai pun, aku rasa dia nak naik, aku rasa dia nak turun, rasa-rasa, dia trade rasa-rasa. Tak. Yang baca market tu bukan anda, teknik yang anda pakai. Dalam trading ni, teknik basically divided into 3 jenis. Mana dia? Mana mouse saya ni? Okey. Teknik terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah range. Range ni ada trade market yang sideway. Ini lazimnya kepada yang trade untuk SND, yang guna support resistance, yang guna even kepada moving average, some teknik lah. Tu some part. Moving average ni adalah trend indicator. Tetapi anda gabungkan dia bersama dengan support resistance, dengan whatever lah. Dan lazimnya kalau ada digunakan indikator dekat situ, anda sedang mencari an established range dalam pasaran. Itu range trading. Kenapa teknik anda teknik apa?
anda sesuai trading cara apa. Jangan campur aduk. Satu sistem, mana satu dia. Kalau 3711 itu adalah pullback trading. Apabila kita ada established trend dan pullback. Itu contoh dia lah. Jadi kenal pasti teknik anda, breakout teknik ke, pullback teknik ke, range teknik ke. Dan tak semua. Kalau macam pullback trading ni, okey, pullback trading ni, kerja dia banyak menunggu. Dia tak sesuai kepada mereka yang buka chart tekan. Ni tak sesuai. Kerja dia banyak menunggu dan dia menggunakan limit order. Itu pullback trading. Price pullback kepada satu kawasan yang kita kenal pasti, satu zone yang kita kenal pasti. Itu pullback. Bagi mereka yang jenis tekan, mungkin breakout trading ataupun range trading sesuai kepada anda. Breakout price break, anda dapat alert mana-mana tekan. Itu breakout trading. Tapi kena tunggu dia breakout dah. Sama juga, ada tunggu juga. Range trading, bila price berada dekat ekstrim. Jadi anda akan cari apa dekat ekstrim kepada range, previous range sebelum ini, support resistance lah, ataupun supply and demand zone dia. Mana satu? Dalam setiap teknik yang anda belajar, pastikan dia lengkap. Yang pertama, macam mana anda katakan trend tu wujud? Kalau range trading, atas kita nak sell, bawah kita nak buy. Itu range. Bila breakout, bila price breakout, breakout arah dia. Itu breakout buy, breakout sell. Pullback selepas berlaku established trend. Itu 3. Definekan macam mana anda entry. Okay, pullback adalah kepada penggunaan limit order. Breakout mungkin stop order. Range mungkin kepada market order ataupun confirmation kepada SLR contohnya. Itu kaedah entry. Exit, dah ada entry, tak tahu nak keluar. Dia ni, ini satu fallacy ya, di mana masalahnya ramai yang dia macam ni. Semakin ramai trader the last 10 years, industri kita ni berubah sikit ya. Dulu tak ramai yang depo 50, $15, 20, sebab kaedah depo tu sendiri ya, dulu TT ataupun guna credit card dan charges dia tinggi, jadi tak berbaloi untuk nak letak jumlah kecil. Faham? Sejak dimudahkan dengan online banking dan macam-macam cara lain, semakin ramai yang saya tak kata dia tak dapat. Masalahnya dia melihat setiap deposit ni sebagai one off. Faham tak? Ini saja portfolio dia. 100, aku depo 100 je. Tak dapat. Kalau ia merupakan sebahagian daripada portfolio, anda sebenarnya ada 1000. Anda depo 100 dan cuma guna 100 tu untuk trade untuk satu jangka masa ataupun satu plan dagangan. Itu okey. Masalahnya hujung bulan ni aku ada 100, depo dapat berapa? Itu bukan trading. Itu cuba-cuba trade. Faham? Boleh? Kalau anda ada masalah dengan management of portfolio, ini punca dia. Dia cuma fikir berapa yang jumlah dia depo tadi. Ada 200. Tu tak dapat. Yes. Ini sebabnya penderma makin... Sebab itu business brokerage ni bagus. Kalau dia ada pengawalan risiko yang bagus lah. Okey. Kenapa saya katakan susah nak ni? Kaedah itu kaedah margin.
Depo 100, entry layer. Dia boleh tahan 50 ke 1000 pip or whatever lah. At least dia ada SL. Ini kena ada. Kat mana berapa banyak equity at risk per entry. Faham tak? Per entry berapa equity yang nak letak, ataupun plan dagangan berapa. Macam kita nak bid satu projek, berapa bajet kita kalau dapat projek tu, kita letakkan costing kita sama. Anda jual minuman, berapa kos anda untuk dapat lesen, untuk dapat stok, untuk nak beli payung, beli meja, upah orang, letak flyer or whatever. Benda sama. Ya, dan berapa jangkaan yang boleh dapat, berapa risk reward dia, berbaloi ke tak. Tanpa, kalau technical cuma ada untuk saya bagi direct kalau technical dia cuma ada trend, ada entry, exit tak ada, jangan pakai. Kalau exit dia jenis macam ni, saya bagi tahu direct exit dia, kita exit bila ini berlaku. Dia tak ada hard SL. Maksudnya bila letak entry tu, dia tak ada letak dah SLTP, tak ada. Betul. Hard SL ataupun initial SL, initial TP tak ada. Ni yang jenis kita trade, kita tak dapat lari dari chart. Faham tak? Duduk je merenung. Ni yang trading susah hati. Boleh keluar tak? Sebab ia mendedahkan kita kepada faktor emosi. Katalah jeling ke kiri sekejap, tengok ke depan, tiba-tiba ada satu. Panjang. Faham? Kan? Baru nak suap Maggi Mi. Masin jadinya. Elok je Maggi tadi. Mi opah saya nak habis. Nak order mi opah lepas ni. Anak saya tak suka mi opah. Tak tahu kenapa. Saya yang suka mi kari opah. Pergi cari kat TikTok. Kalau satu teknik tu tak ada initial, sebabnya tanpa ini anda tak akan dapat tentukan risk reward. Tak dapat. Anda tak dapat kira penggunaan equity. Tanpa benda ni, anda tak akan dapat membuat position sizing model. Tanpa initial hard SL dan initial TP, anda tak akan dapat menggunakan position sizing model. Mustahil. Ceritalah risk management macam mana pun tak dapat. Okay. Dan last sekali adalah macam mana anda mengurus. Ni boleh hold lagi tak? Soalan macam tu sepatutnya dah ada dalam teknik tu. Bukannya pergi tanya orang, naik lagi ke tak? Sebab tu saya tak jawab tau. Sebab itu bukan trading. Sistem yang anda pakai tak lengkap. Anda sedang pakai benda yang was-was. Anda sendiri tengah was-was. Itu bukan trading. Faham? Kari lah, bukan kare. Kari ya kali. Faham? Okey, pastikan dan jangan cuma satu teknik. Test out different teknik. Ini adalah satu perniagaan yang anda boleh buka kedai dan buka kedai demo. Anda test lah sistem dia. Anda faham ke tak? Adakah dia sesuai? Apa dia punya R multiple? Apa dia punya kaedah nak pakai? Aku kena duduk mengadap ke? Kalau dah memang tak ada masa nak scalping, jangan. Saya tak setuju dengan kenyataan kalau tak ada masa scalp je. Tak. Berapa kali yang kita kata saya masuk market sekejap je sampai ke pagi kau tengok chart.
Yes, tak semua orang boleh buat benda ni. Trading bukan untuk semua orang. Saya dah bagi tahu. Saya bukan orang marketing. Oh, trading semua orang boleh trade, pakai phone, letak kan, download apps kita, boleh letak $15 nanti kaya. Saya tak. Bidang ini, trading adalah antara kerjaya yang paling mencabar sebab anda tak ada orang nak disalahkan. Yang anda ada adalah anda. Ni satu-satunya bidang yang anda berdepan dan berlawan dengan anda. Perkara yang paling susah kita nak kawal adalah kita. Faham? Trading bukan untuk semua orang. Apa pun orang kata. Trading bukan untuk semua orang. Pakai robot je. Sebab ia melibatkan, trading is basically satu lifestyle. Semua tahu kan? Ia adalah satu benda yang dijalankan secara rutin. Saya short term dan part time memang betul. Dia bukannya hobi. Hobi tu kos duit. Bila hobi tu apa? Hobi dengan rutin ni beza dia. Hobi tu bila anda ada masa, ada duit, ada tenaga, anda buat. Itu hobi. Ia biasanya akan kos kita duit. Itu je. Trading ni kita cuba untuk buat duit. Dia berlawan dengan hobi. Ia adalah satu benda rutin yang anda kena letakkan dalam jadual harian anda. Buat jadual. Pukul berapa anda nak analyse market. Jangan duk tengok tenung chart. Kau tenung apa? Tak ada teknik hebat, tak ada. Dalam trade dia tak ada teknik hebat. Tak ada. Tak ada cerita teknik hebat dalam bidang ini. Itu marketing. Okay. Buatkan. Seperti apa juga bisnes yang kita mula. Letakkan. Buat bajet anda. Letakkan bajet anda. Dan bila anda dah buat semua ni, then anda move. Sebab dalam trading, benda kita boleh kawal ni je. Teknik kita pakai, termasuklah size posisi, kita setkan objektif, teknik keluar masuk pasaran. Sesuaikan dengan masa kita dan pengalaman kita sendiri. Tak faham 3711, jangan pakai. Itu je. It is as simple as that. Jangan letak duit dulu kepada benda yang anda tak tahu. Trading sendiri adalah satu benda yang boring kali. Kalau anda dapati, anda excited nak trade. Oh, Isnin tunggu. Something tak kena. Faham? Ini bukan bidang yang hujung minggu boring, market tak jalan. Isnin meriah sikit, aku tak sabar tunggu. Masalah dengan kenyataan macam tu adalah, saya sendiri pernah buat. Ramai kita buat benda ni. Hujung minggu sekali dah ada Bitcoin. Tekan sikit-sikit Bitcoin. Hujung minggu, Sabtu, Ahad, malam Isnin, malam Minggu, malam apa, Raya, semua dia ada kripto. Dia pergi tekan aku lah kat kripto. Tak habis. Dia macam ni. Setkan masa anda. Anda cuma boleh kawal duit, teknik, duit yang anda guna, teknik yang anda pakai. Dua tu je. Market tak boleh ambil yang tu daripada anda. Anda yang decide nak masuk ke tak masuk. Yang akan menentukan benda tu adalah kepada teknik yang anda pakai. Berapa banyak yang anda nak masuk. Jangan tak ada position sizing. Okey. Di sinilah setiap kita berbeza. Even kepada aset yang kita trade. Sebab ada yang mahal. Berapa ramai yang boleh trade copper. Faham tak? Saya dibagi, try hobi hafal Al-Quran kali. Tu bagus. Hobi hafal Al-Quran, baca terjemahan. Lagi tu. Kacau kimi dosa tak? Try
menghafal Al-Quran ataupun membaca terjemahan, elok. Pahala pun dapat, InsyaAllah. Kan? Ambil umur 49 ni dia kena bersarah sikit. Okey, bergantung agihan modal macam mana kita nak letakkan. Basically ini, try start buat satu. Bila anda buat bajet anda, sebab passion. Yep. Buat. Ini adalah satu contoh hybrid punya portfolio. Ni hybrid. Berapa banyak duit lebihan anda? Jangan, kalau anda kata tak ada duit bang, saya memang tak ada duit tapi nak trade, jangan trade. Basically trading tu adalah anda tengok apa crawler apa yang diletakkan oleh Irina hari ni jadi host kan. Bidang term and condition applies. Ini adalah satu risiko. Setiap yang anda letak merupakan risiko. Anda sedang letak duit anda kepada risiko. Tak ada duit, tak boleh trade. Tak. Straight. Tak ada cerita nak kona kan. Tak ada duit, jangan trade. Faham? Tak ada duit. Lepas tu nak buat duit macam mana? Cari benda lain. Ni tak ada jaminan. Dia tak ada benda yang pasti untung. Kalau kita tak ada duit, letak dalam risiko, itu betul nak jerut. Ya, jangan. Tak ada duit, tak dapat trade lah. Tak dapat. tak payah selindung. Tak payah. Straight. Tak ada duit, tak payah trade. Trade dekat demo. Trade dekat demo. Sampailah anda ada duit lebih. Duit lebih tu maksudnya, kalau ada duit tu dan anda boleh letak tepi, lupakan dia setahun, memang tak pakai pun. Ada emergency pun tak pakai dia, apa pun tak pakai dia. Itu duit lebih. Saya simple, definisi saya untuk duit lebih adalah duit yang selepas kita tolak perbelanjaan, letak untuk emergency, duit ni memang tak pakai. Jadi kalau itu duit yang, kalau ada duit yang tu, then anda boleh start cerita melabur. Okey, baru cerita pasal trading. Try buat hybrid portfolio. Apa itu? Portfolio ada banyak jenis. Kita ada pelbagai jenis portfolio. Sama ada satu portfolio yang agresif. Agresif ni memang kepada turun naik pasaran. Gula-gula banyak sangat. Biasa. Saya bukan orang gula-gula. Portfolio agresif ni adalah memang dia turun naik. Semua duit kita letak kat situ. Portfolio defensif pula bagi mereka yang memang banyak modal. Dia ada pendapatan lain. Ataupun anda memang dah sampai financial freedom. Ni cuma untuk tempat anda letak duit, parking. Lebih kurang lah. Okay. Portfolio pendapatan. Ni untuk mereka juga yang mempunyai modal yang besar. Portfolio spekulatif. Ini apa yang ramai kita buat. Apa yang saya buat adalah saya gabungkan the whole thing ini. The whole thing ini kepada portfolio hybrid. Ini yang terbaik kalau tanya saya. Portfolio hybrid ni kita diversify. Nak diversify macam mana? Bila anda dah buat bajet anda untuk setahun, bahagikan dia kepada dua. Berapa bajet? Dia ada dua cara. Anda memang dah ada duit ataupun belum ada duit tu. Faham? Okey? Ataupun anda belum ada. Ni kalau anda dah ada. Kalau anda dah ada 80-20. Masukkan straight. Pendapatan tetap. Saya gunakan 80-20. Tetapi pembahagian dia 80%. Bergantung kepada anda. Tak ada satu matematik yang betul untuk semua orang. Tapi saya gunakan 80-20.
Ini lebih agak konservatif sikit. 80-20 ataupun modal besar sikit lah. Try buat. Yes, kumpul. Masalahnya, yang sedihnya Sundi, ada orang keluar mutual fund, jual saham, sebab dia nak dia buang, dia keluar dari semua tu, lepas tu dia nak guna duit tu untuk depo, untuk trading. Dia pakai satu teknik, jadi lepas tu dia letakkan semua yang tadi tu, ambil keluar, dia pergi letak kepada untuk trading. Habis. Tak dapat. Okey. Jadi apa instrumen tetap tu? Contoh, tengok benda-benda macam ni. Mutual fund, whatever, FD. Kalau anda ada akses, kalau anda depend kepada saiz dana yang anda ada, ETF, pembelian saham untuk dividen, ni benda-benda dia lah. Koperasi, melabur kepada crowdfunding or whatever. Ni yang berjangka panjang kan. Yang 20, kalau tak buat lagi, tolong start buat. Ni semua duit dia dalam trading. Tak dapat, lebih letak trading, lebih. Saya ada 100 dia bang, buat. Jangan 100 tu semua nak masuk, habis. Kirakan average yield dia. Berapa yield dia untuk annual? 20% letak sini. Kita tak payah cerita leverage dulu, tak payah cerita lain. Ni kita ambil yang matematik satu-satu je. Dulu simpan. Tu bukan anda seorang kali. Ramai. Duit daripada yang tetap ni, yang kita tahu dia risiko, bukan tak ada risiko dia rendah, kita letakkan dalam risiko tinggi. Kalau kita mampu, tak apa. Masalahnya orang keluarkan semua. Aduh. Saya baru saja pagi tadi terima satu message. Saya tak balas lagi dah. Saya tak balas lagi. Tak tahu nak cerita macam mana. Tengah float teruk. Duit yang keluarga punya simpan untuk macam-macam. Janganlah. Okey, so letakkan dalam ini adalah, kalau macam kat XM kan, anda boleh ada 10 akaun kan. Letak satu akaun yang anda sebagai bank. Faham tak? Ini sebagai akaun bank anda kat XM. Ni akaun satu. Sini dia berlaku transaksi keluar masuk. Anda depo, anda withdraw semua sini. Okey? Anda boleh buat anak dia bila ada, faham tak? Anak dia apabila ada, yes. Anda boleh buat anak dia, kita hilang ni. Okey. Anda boleh buat anak dia apabila ada contohnya bonus deposit. Faham tak? Yang kalau sini ada duit, anda deposit, katalah anda nampak anda bonus tu sebahagian daripada teknik anda. Okey. Jangan depo kepada akaun yang ada duit. Dia tak jadi 100%. Faham tak? Sekarang ni kita kan ada bonus Chinese New Year kan. Hari ni last kan. Hari ni ke bila last? Saya pun tak tahu. Katalah dia bagi sampai 500. Akaun ni yang ada depo. Jangan depo akaun yang ada duit. Faham saya? Kosongkan akaun ni, depo dia. Internal transfer. Jangan kosong pergi MC pula. Jadi anda dapatlah 100% tu. Ramai tak tahu benda ni. Duit, akaun yang ada duit, dia letak duit. Dia depo kat situ. Jangan. Kat XM ada boleh buka 10. Faham Ustaz Ibeng? Faham sih?
Buat anak dia. Ini untuk dua ni account bank. Ni bank satu. Ni bank satu. Ni bank dua. Ni untuk bila ada promo. Yes. Yes, Sunbi. FCPO itu derivatif. Itu trading. Ya, bila kita cerita aset, dia tak dapat both side. Dia cuma one way. Itu aset. Ya. FCPO adalah dalam trading portfolio. Derivatif adalah dalam trading portfolio. Depend. Kalau kita beli dia dan anda untuk dividen. Kalau anda beli untuk dividen, dia dalam aset. Tapi sebab kalau anda, dia sebenarnya, jawapan dia sebenarnya adalah kepada kita beli untuk apa. Kalau kita beli untuk trading, then dia dalam it falls under trading punya portfolio. But kalau kita beli dia untuk dividen, dia sama macam mutual fund. Itu ETF. Ataupun dividen punya dividend bearing instrument. Then itu adalah investment portfolio. Okey. Yang ini dan barulah kita cerita pasal trading account. Jangan buka satu account je kat SM. Buka few. Dalam ni semua kosong. Bila anda ada satu plan, contoh kita nak trade UK 100 tadi. Berapa anda nak trade? Di situ bergantung kepada position sizing model anda. Macam mana keluar nak ada position sizing ni? Anda kena buat budget. Berapa 80-20? So anda nak tahu yang yearly yield dekat 80% ni tadi berapa duit. Katalah anda ada 1,000, sini 800, sini 200, contoh setahun ada 1,000 US dollar. 800 ni yielding 5%, ataupun kita ambil lah 5%. 5% daripada 800 ni adalah $40. Betul? 40. Betul lah, $40. Ini saja jumlah yang anda boleh hilang sebelah ni. Ini je yang anda boleh hilang. $40. Jadi, dekat yang sini, anda depo berapa? Depo $40. Jangan depo 200. 160 lagi. Letak dalam fixed deposit ke apa. Dia bergantung kepada yield anda tau. Yes sekali. Ini hybrid Ini hybrid. Ini contoh hybrid. Jangan letak semua. Yang lagi lawak, dia ada $10,000. Dia nak guna 5%. Dia depo 10,000. Allah, duit dia mati kot. Duit dia mati, tak buat apa. Boleh try. Saya tak dapat nak bagi nasihat tu. Boleh tanya Pian, boleh tanya Sunbi. Boleh. Market besar macam Indonesia, lagi banyak produk. Cuma anda tengok kepada prestasi dia. Of course, prestasi belakang tak menjamin apa berlaku kat depan. But anda ada something yang anda boleh anda boleh kaji berapa banyak akan dapat. Dia tak dapat nak jamin, tapi dia boleh bagi kepada anda satu frame. Berapa sebenarnya yang aku boleh dapat secara average-nya. Buatlah average 3-5 tahun. Mungkin kebelakangan ni sebab selepas COVID kan. So anda akan lihat kepada projection because ekonomi opening dan dijangka lebih positif. Saya tak setuju dengan pendapat ekonomi lebih negatif, sebab price action tak tunjuk benda tu.
tangan gatal. Kalau nak buat juga, dia masalahnya kita kata jangan, ada orang tetap buat sendiri. Kalau nak buat boleh, tapi duit untung, bukan duit modal. Masalahnya duit modal dia guna untuk akaun gatal tangan. Jangan. Buat dia kepada, kalau dah ada untung, baru dah boleh anda mampu nak buat gatal tangan kan. Top model. Faham? Jadi berapa ini, dan anda tengok sistem yang anda pakai, anda dah demo dah pun, anda tahu berapa kali dia trade untuk satu jangka masa, contohnya untuk 3 bulan, untuk 1 bulan, berapa kali dia entry, baru anda dapat nak kira berapa percentage ataupun berapa duit nak pakai per entry. Jangan cuma tengok history pulangan terbesar, sebab selain daripada pulangan, anda kena tengok kepada exposure dia. Tu Sunbi. Jangan cuma tengok kepada pulangan. Anda kena tengok kepada dia punya risk exposure ataupun drawdown. Dalam erti kata, dalam trading ni kita gunakan drawdown. Tapi dalam fund tu, okey, berapa lama yang dia merah. Faham? Doyan, dah malas lah nak tanya kali. Buat benda-benda ni. Test out your system. Jangan percaya orang yang test. Anda sendiri test. Ni yang kita buat anda punya bajet. Apa objektif anda, bahagikan. Dalam ni pun dah ada. Komoditi ni tadi Pian. Komoditi tadi Kalau anda pegang sebab komoditi tu adalah kepada futures dan juga kepada derivatif. Tapi kalau anda beli saham syarikat komoditi untuk dividen, dan ia menjadi pendapatan tetap. Tapi kalau anda beli saham untuk trade, itu lain. Tapi kalau anda beli saham untuk dividen, then itu false. Sebab dividen dikira kepada harga beli, bukan harga market. Derivatif dia kepada kita beli untuk apa. Kalau anda beli syarikat berkaitan saham dan untuk dividen, dia false under ini. Okey, ketahuilah sistem anda, apa dia punya jangkaan, berapa banyak posisi yang, so everything is mathematic. Dia boleh kira, kalau pakai sistem ni, berapa aku boleh dapat, had mana aku boleh pakai dia. Dia masih kita akan cover mengenai SQN starting bulan 7 nanti. Bulan 7 nanti kita akan cover mengenai sistem quality number. Macam mana kita nak tahu, dan kita akan lihat sistem quality number kepada market punya type. Okey, semua test sistem masing-masing. Market type, market 1, market 2, market 3, market 4, market 5. Kita orang dulu buat sampai 5 jenis market. Tapi sebenarnya market type ni banyak jenis. Ada berbelas-belas, tapi secara besarnya kepada 5 market type. Market type ni adalah kepada range market, kepada volatile market, quiet market, trending market, cycling market, cycling susah nak sebut. Terus senyapkan dia. Saya duk sibuk buat sebab saya ada program. Masa yang Vantap tu dia bagi program, tapi saya nak buat Excel daripada program tu. Masalahnya nak ambil dia tak dapat. Dia lock kepada source. Jadi saya tengah buat satu Excel yang ChatGPT tu.
Saya makan durian rugi kali. Durian tu mahal. Kita makan kulit-kulit, kita makan sekali. Barulah makan. Ini kulit kau buang. Okey, ketahui prestasi sistem tu jenis market apa dia. Apa yang sesuai kepada dia. Nanti saya bagi homework kepada semua. Ambil masa 3-6 bulan, test out your system. Okey, ketahuilah. Rekodkan ni, kita rekodkan trading anda. Satu R ni, R tu adalah satu fixed amount yang anda akan naik dan turunkan bergantung kepada model position anda. Kalau tak ada lagi, anda try pakai yang ni. Kalau tak ada lagi, anda boleh try pakai yang ni. Ada banyak size position model ni, ada banyak. Bullet, ada banyak. But kalau tak ada lagi, anda boleh pakai yang ni. Faham? Anda start, okey, saya start dengan mana yang kalau SL mata anda tak berkelip. Tu paling simple lah. Berapa dolar nak trade satu entry. Mana yang kena stop loss? Stop loss lah. Tu je. Tak berkelip. Ini kena stop loss. Dia macam hidup tak tentu arah. Macam dah habis dah. Kalau anda ada kejap-kejap tengok, anda sedang letak jumlah yang anda tak boleh hilang, itu je. Jangan trade kena stop loss. Kena lah, nak buat macam mana. Mana ada benda yang 100%. Memang tak wujud. Okey, jadi contoh nak pakai benda ni, katalah anda start dengan $10 satu entry, satu plan lah. Okey, dan bila anda mencapai, ini adalah 1 R anda. Bila anda mencapai 20 R, dan anda naikkan kepada $20 1 R. Ini contohnya. $60 dan seterusnya. Katalah tak menjadi. Kalau tak menjadi, bila anda nak start, kurangkan. Bilanya anda akan cut. Dia kena ada satu tau cara untuk bilanya aku tak pakai dah sistem ni. Dia semua matematik. Everything is actually mathematic. Bila anda dapat parameter sistem anda, anda tahu had mana dia punya apa? Dia punya expectancy yang anda boleh pakai, masih boleh pakai dia. Next week. Boleh. Next week. Bukan minggu ni minggu depan. Sebab minggu depan kejap gini. Kejap. Macam mana nak buka kalender sini? Sini tak buka kalender. Sebab wife saya semua balik Kuching. Minggu ni 29 lah. Tak, minggu depan. Minggu depan. Minggu depan ni, Pak. Dia kepada anda kali, bilanya anda nak reset. Dia macam ni. Okey. Soalan galih ni adalah kepada sistem tu, prestasi sistem. Anda tadi rekodkan. Okey. Apa yang saya buat adalah, saya akan setiap 3 bulan ataupun 1 kuartal, saya akan rebalance portfolio. Dan katalah saya cuma pakai sistem tu kalau dia above expectancy 0.5, 0.3, 0.5 saya masih pakai dia. Atas daripada ni, saya mungkin akan kuartal kedua, second quarter, saya mungkin reconsider 80-20.
Mungkin sini naik 25, sini turun 75. Ya, Sulbi. Jom lepak kat Kuching. Lama saya last balik Kuching bulan 3 sebelum PKP. Okey, itu satu cara. Kepada prestasi, anda letakkan satu range. So, anda tahu sistem tu tengah perform. Jadi kalau dia ni, anda akan jalankan dia berterusan. Faham tak kali? Anda akan jalankan dia betul. Anda tak reset dia. Nombor 2, ini satu cara di mana anda letakkan julat. Faham? Range. Atas daripada ni, saya tahu dia adalah above average. Nak tahu dia, anda kena pakai, anda kena test dia. Sebab 1R ni tak sama semua orang. Dan adakah dia mencapai objektif anda? Objektif anda, katalah objektif anda adalah 1 tahun berapa duit. Anda tadi dah 3 bulan. Adakah dia above daripada objektif anda? Saya tak dapat bagikan matematik dia sebab dia lain-lain. Faham kali? Okey, tu kaedah pertama. Kaedah kedua adalah mati. Maksudnya, setiap satu kuarter saya akan reset balik. Ini dynamic ya. Ini portfolio yang dynamic. Ini adalah portfolio yang fix. Setiap 3 bulan saya akan start kosong balik. Excel yang Helmi dulu bagi. Kan dalam Discord tu ada. Dalam Discord, dalam tu kan ada. Itu running. Itu running dynamic. Untuk kaedah ini, anda tetap guna 80-20. Dia tak berubah untuk kaedah ini. Ini fix. Dia tak ada satu yang work for everybody. Sebab anda trade, lepas tu duit tu tak pergi keluar-keluar. Kaedah ini sesuai kepada mereka yang baru start. Faham? Anda tengah grow. Kaedah ini adalah sesuai kepada mereka yang menggunakan, okey, setiap sampai 20%, kaedah pertama, 20% anda letakkan landmark, 20% bila portfolio tu, size portfolio tu, aku akan keluarkan berapa persen. Sampai 50%. Size portfolio, I'm not talking about trading, I'm talking about the whole portfolio. Then aku akan keluarkan berapa persen. Anda plankan withdrawal berapa banyak. Bukannya hari Jumaat withdraw. Capital growth target. Yes, itu semua dari saya kali. Excel tu semua dari saya. Tu dalam CTFX. Ni benda-benda ni lah yang saya letakkan, tak tahu ada ke tak. Yang 215 tu apa semua tu, tu boleh tukar-tukar. Kita boleh tukar-tukar apa-apa. Yang ini pula, ni faham untuk benda ni yang sepatutnya dibuat sebelum event anda depo. Kalau jadi duit berapa, kalau tak jadi duit berapa, kalau tak jadi apa kita nak buat. Bukannya letak duit, jadi-jadilah, tak jadi tak jadilah. Itu bukan trading, itu judi. Okey, yang sini. Yang ini pula untuk fix ni, anda letakkan setiap one quarter anda mungkin
keluarkan 20% profit. Kalau tak ada profit, tak payah keluar, tak keluar apa. Oh, 1 year. Ini lebih kepada yang jangka panjang ni, kaedah fix ni. Kaedah fix. Setiap satu masa kita akan keluarkan, kalau ada keuntungan ke sini, untuk beli aset. Whatever dia punya ni 20% kita keluarkan. Itu kaedah fix. Boleh? Ini kena ada. Saya tak dapat nak plan kan untuk anda berapa. Saya bagikan cara dia, tapi anda apa, benda macam ni patutnya orang discuss. Faham tak? Patutnya orang saya tunggu bertahun saya sharekan benda ni, tak ada orang tanya pun. Dia tanya kalau berapa persen nak loss. Mana saya tahu? Anda jawab sendiri. Saya tak tahu. Sebab saya tak tahu berapa fixed income yang anda ada. Saya tak tahu apa anda punya toleransi risiko. Saya tak tahu modal yang anda letakkan apa makna kepada anda. Setiap kita berbeza. Cuma anda yang dapat tentukan berapa yang sesuai. Ada pengiraan dia, tapi itu tak applicable kepada semua orang. Cuma anda yang faham duit yang anda letakkan. Boleh? Everything is quite set sebenarnya. The moment anda dapat parameter sistem anda tahu dapat berapa. Itu je. Dan sentiasa muhasabah diri. Lihat balik, apa masalah kita dalam trading, apa isu yang benda-benda biasa, takut tak sempat entry, benda dah jalan. Sebab itu trading, anda fixkan masa. Yes, fixkan masa. Bila anda nak tengok, dekat mana anda nak tengok market. Dia tak buat seperti kita nak, tak payah trade. Size position tak sesuai. Dan teknik tu tak jelas. Okey? Ingat, betul dalam trading tak sama dengan jana pendapatan. Yes, kaedah. Semua kita akan lalu yang tu. Semua. Saya tak kata saya memang berjaya nak, tak ada. Semua. Dan sebab itu latihan kepercayaan tu, bab itu yang susah. Bab yang latihan kepercayaan tu, itu untuk kita keep track. Saya sibuk hujung minggu tau. Hujung minggu saya akan sibuk sebab saya lihat semua balik. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Esok kita akan mula kepada bab teknikal, daripada permulaan balik, dan kita masuk lebih kepada yang pecahan lah. Fraktal tu banyak akan dibincangkan dalam 6 topik yang akan bermula esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok.